Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 16 Februari 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Majlis Ulama UMNO menegaskan bahawa Malaysia adalah negara Islam yang mendaulatkan agama Islam sebagai agama persekutuan yang dijelmakan menerusi pengumpulan pelbagai jenis undang-undang. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan, Majlis Ulama UMNO telah bermuzakarah berhubung isu pembatalan 16 seksyen kesalahan jenayah taksir dalam Enakmen Jenayah Syariah Kelantan berasaskan pembentangan oleh beberapa tokoh akademik dan pengamal perundangan Islam negara. Bagi melaksanakan tanggungjawab keadilan, Majlis Ulama UMNO menyeru Kerajaan Persekutuan memperkasakan lagi Mahkamah Syariah agar setaraf dengan Mahkamah Sivil melibatkan pemerkasaan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia agar dapat meneruskan agenda perharmonian Undang-Undang Persekutuan dengan prinsip patuh syariah. Sebelum itu, Majlis Ulama UMNO turut menggesa kerajaan bagi memastikan perundangan jenayah syariah sama ada yang berada dalam bidang kuasa negeri maupun dalam bidang kuasa persekutuan perlu diperkasakan menerusi kajian perundangan yang memperincikan lagi bidang kuasa negeri dalam mengubal undang-undang dan kesalahan syariah. Ketua Penyelidik Research Malaysia, Anis Anwar Suhaimi menegaskan bahawa persefahaman, kejujuran dan keikhlasan amat diperlukan untuk mengukuhkan lagi kesempatan antara parti di dalam kerajaan perpaduan. Jelasnya, dialog nasional juga perlu diadakan semula untuk terus mengukuhkan lagi kerjasama ini dan terus menjadi platform kepada akar umbi sebagai pendiri kelangsungan parti untuk berkongsi hala tuju yang sama. Tegasnya, semua pihak yang berada dalam kerajaan perpaduan perlu menyedari bahawa perkara pokok yang perlu diterapkan adalah bersetuju secara berprinsip bahawa negara memerlukan pemimpin yang cekap, jujur, amanah dan menghormati kedaulatan undang-undang. Tegasnya, rakyat hari ini secara umumnya peka dan sensitif dengan ucapan dan tindakan pemimpin politik yang didapati bersikap culas dalam melaksanakan janji-janji pilihan raya. Bagi mereka, pemimpin politik tidak lagi boleh menanggapi rakyat hari ini dengan mudah mengikut telunjuk mereka dengan kata-kata manis, ucapan retorik atau dengan sumbangan wang ringgit tertentu. Peranan media sosial terbukti berkesan jika digunakan dengan teratur dan berstrategi untuk menyampaikan hala tuju dan program UMNO di samping dapat menyebarluaskan pengaruhnya kepada masyarakat. Bendahari Wanita UMNO Malaysia, Datin Maizatul Akmal Alawi berkata, pendekatan ini telah diguna pakai oleh Barisan Nasional dalam beberapa siri pilihan raya sebelum ini, termasuk di pilihan raya negeri Melaka dan Johor, apabila media sosial digunakan sebaiknya dengan pendekatan yang sistematik. Jelasnya, kesungguhan pergerakan Puteri UMNO Sabah menganjurkan khusus media sosial dan TikTok wajar diberikan pujian untuk menggerakkan ahli dan juruparti memanfaatkan media baharu sebagai platform untuk kempen menjelang pilihan raya negeri Sabah akan datang. Beliau yang juga naib Ketua UMNO bahagian Lahad Datu berkata, pelaksanaan khusus ini di seluruh zon UMNO Sabah selaras dengan saranan pengurusi Badan Pembangunan UMNO Negeri Sabah, Datuk Seri Bong Moktaradin, yang mahukan penggunaan media sosial dioptimumkan sepenuhnya oleh ahli UMNO. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Selatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Buatan Tengah dan Tebing Selatan berkuat kuasa serta-merta selaras dengan Akta Suruhanjaya Selatan Akta 119. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azharina Osman Said bersama dengan Ketua Pengarah Bahagian Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Zamri Bisman, telah menghadap Sultan Ibrahim tentang cadangan kerajaan mengenai penubuhan RCI berkenaan. Beliau memaklumkan Seri Paduka Baginda juga memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Rauf Sharif sebagai pengerusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali sebagai timbalan pengerusi. Untuk rekod, pada Oktober tahun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim meminta Peguam Negara ketika itu, Tan Sri Idrus Harun, mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap Batu Putih yang sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa sebelum ini.
Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap batu putih manakala batuan tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu milik Malaysia. ICJ memutuskan hak milik tubir selatan kira-kira 4 km dari batuan putih akan ditentukan mengikut persebaran peranan negara yang menguasainya. Setiausaha Agung UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi mengharapkan agar jawatankuasa khas Undang-Undang Islam yang telah ditubuhkan akan dapat mengesyorkan kepada Majlis Raja-Raja agar menaik taraf Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah ataupun Akta 355. Menurutnya, antara cadangan penting adalah untuk menaikkan had hukuman denda maksimum daripada RM5,000 kepada RM100,000 di mana ia kali terakhir dipinda pada tahun 1984. Jelasnya, had denda tersebut adalah tidak munasabah kerana masih kekal pada angka RM5,000 memandangkan status ekonomi rakyat dan pendapatan rakyat sudah jauh berubah. Pada Disember lalu, media melaporkan bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubal Undang-Undang Islam yang turut dianggotai 10 individu yang lain. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di 5@5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Asal tak ada pula benda tu. Asal tak ada? Awak buang